Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tamim bi khair. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatul qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatul qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatul qadar. Amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun kita dalam fasa akhir Ramadan, kita panggil pecutan terakhir untuk Ramadan ni, kita masih lagi meneruskan kelas menyalin ataupun kaedah untuk kita belajar menyalin Al-Quran, kita nak dapatkan barakah Al-Quran. Cumanya sedikit sempena akhir-akhir Ramadan dan kita akan menyambut Syawal insya-Allah. Untuk kali ni kita postpone dulu untuk surah Yasin. Surah Yasin kita akan sambung lagi lepas raya. Untuk sesi kali ni kita akan cerita sedikit sebanyak tentang apakah malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar tu, dan kita tengok tak lain tak bukan surah Al-Qad yang menceritakan tentang Lailatul Qadar, dan kita cuba nak menulis ataupun nak menghayati huruf-huruf dan perkataan dia insya-Allah. Okey, seperti yang kita tahu, di malam-malam akhir Ramadan ni, kalau kita dekat Malaysia ni terbalik nak dibandingkan negara-negara luar, negara-negara Timur Tengah. Kita dekat Malaysia malam akhir Ramadan ataupun 10 akhir Ramadan ni, masjid dah mula kurang, yang banyaknya shopping mall, orang dah start mood raya. Tapi kalau di luar negara, di kebanyakan negara, malam terakhir Ramadan ni lah malam yang kebanyakannya masjid penuh orang, orang qiyamul lail, iktikaf, dan juga semua aktiviti-aktiviti tu seolah-olah macam Ramadan ni lah Ramadan terakhir. Andai kata Ramadan ni terakhir, inilah amalan-amalan yang kita buat. Seolah-olah kita buat tu seolah-olah kita tak bertemu dah Ramadan yang akan datang. Tapi kita kat Malaysia ni kita dah sibuk dengan mood raya kan. So alhamdulillah, bukan nak kata bila diumum PKP kan, tambah-tambah di Selangor ni daerah-daerah antara Shah Alam pun termasuk dalam daerah PKP ni kan. Bukan nak kata benda tu kita setuju, kita suka, tapi kita tengok di sebalik tu apa hikmah dia. Mungkin bila PKP ni kita tak dapat balik kampung, tak dapat beraya bersama keluarga di kampung, mungkin kita boleh ambil manfaat tu untuk kita teruskan mengejar ataupun kita extra ibadah kita, extra amalan kita, untuk kita dapatkan lagi barakah ataupun ganjaran-ganjaran yang istimewa yang Tuhan beri hanya di bulan Ramadan ni saja. Antaranya ialah malam Lailatul Qadar, yang dikatakan malam 10 malam terakhir ni lah malam-malam yang insya-Allah akan ada Lailatul Qadar kebanyakannya. Dan bukannya kita nanti bila kita kata malam terakhir ni kita hanya buat terakhir. So Ramadan nanti kita malam minggu 10 pertama dengan 10 kedua kita tak fokus buat amalan, bukan. Cuma yang kebanyakannya dikatakan 10 malam terakhir ni. Okey, kita tengok sedikit sebelum kita nak tengok, sebelum kita nak salin ataupun kita nak tengok surah ataupun ayat yang berkaitan dengan Lailatul Qadar ni. Kita tengok sikit. Sekiranya di malam terakhir, 10 malam terakhir Ramadan ni, orang tanya bila kita nak berjumpa dengan Lailatul Qadar, kita nakkan pahala kita nakkan ganjaran yang kita buat tu Tuhan beri sama dengan malam 1000 bulan yang dijanjikan tu. Apakah yang kita nak buat? Okey, so kita tengok balik apa yang amalan-amalan yang Rasulullah buat. Amalan-amalan yang Rasulullah buat bila
bila berjumpa dengan malam-malam akhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan ni. Okey, kita tengok apa yang Rasulullah buat 10 malam terakhir ni. Pertamanya, Rasulullah sentiasa berpakaian cantik, berwangi-wangian. Maknanya macam kita nak raya kan, kita pakai cantik, kita pakai. So 10 malam terakhir ni sebenarnya kita tengok Rasulullah pun berpakaian cantik dan maknanya bersemangat bila kita berpakaian cantik ni, bila kita sentiasa wangi ni, kita bersemangatlah untuk kita buat sesuatu. Okey, yang kedua, apa yang Rasulullah buat 10 malam terakhir di bulan Ramadan ni ialah beriktikaf ataupun sentiasa duduk di masjid lah. Beriktikaf, mendampingi masjid. Okey. Yang ketiga, ajak keluarga sekali. Rasulullah ajak lagi keluarga. Maknanya bila akhir Ramadan tu, kita ajak lagi keluarga kita. So, kita boleh juga manfaatkan dengan Al-Quran. Kita ajak keluarga kita salin Quran. Mungkin untuk 10 akhir Ramadan ni, kita ajak keluarga kita salin surah Al-Qad ni. Tak banyak pun, hanya ada 5 ayat saja, supaya kita dapat menghayati. Apa kelebihan bila kita salin sama-sama ni? Macam saya pengalaman bila saya menulis khat di rumah dengan anak-anak akan tanyalah, bila salin ni, apa tulis huruf apa tu? So kita boleh cerita lah, ni huruf alif, ni huruf nun, tu kelebihan dia. Okey. Dan juga bila malam 10 terakhir, apa yang Rasulullah buat lagi ialah Rasulullah perbanyakkan amal ibadat dan juga qiyamul lail di masjid ataupun surau. So alhamdulillah, walaupun kita diperintahkan kita di bawah PKP, tapi surau dan masjid masih lagi buka, dan alhamdulillah kita boleh lagi beribadat di dalam dia. Dibanding dengan tahun lepas kan, kita tak boleh langsung ke masjid dan surau kan, hanya AJK saja, 3 orang saja. Gila-gila lah. Malam ni Bilal jadi imam jadi Bilal, esok itulah. Itu tahun lepas kan. Tapi tahun ni alhamdulillah kita dapat menghadiri masjid ataupun surau. Dan juga apa yang Rasulullah buat lagi di akhir Ramadan, fasa akhir Ramadan ni, ialah memperbanyakkan majlis ilmu, mengulang kaji hadis, tafsir, dan juga banyak baca tentang sirah ataupun sejarah-sejarah Nabi. Okey. Inilah yang kita buat. Antaranya ialah kita dekatkan dengan Al-Quran dengan cara menjalin. Okey. Selain itu lagi, Rasulullah banyak bertasbih, bertahmid dan bertakbir, istighfar dan juga berselawat di bulan akhir ataupun di fasa akhir bulan Ramadan. Okey, lagi yang sentiasa kita maklum di bulan akhir ni ialah kita yang dah khatam pun kita boleh khatamkan lagi. Kita sentiasa bertadarus membaca Al-Quran, supaya kita, kalau boleh orang yang dah khatam pun di 10 akhir ni kita khatam lagi. Kita tambahkan lagi amalan ataupun kita kuatkan lagi baca Al-Quran. Okey. Lagi selain tarawih di fasa akhir Ramadan ni, selain tarawih dan witir, kita juga boleh kita buat juga solat tahajud, solat taubat, dan juga solat-solat yang lain, sunat-sunat yang lain, solat hajat ataupun solat tasbih, solat-solat yang sentiasa digalakkan dan juga lebih-lebih lagi di fasa akhir bulan Ramadan ni. Okey. Lagi antara tip lagi bila kita menghadapi fasa akhir bulan Ramadan ni ialah kita sentiasa bertaubat. Kalau boleh setiap malam kita bangun pagi, bila kita mulai tu, kita bertaubat, kita berdoa supaya kita dijauhkan, kita tak buat kesalahan yang berulang. Walaupun kita manusia biasa yang tak sempurna, yang sentiasa tak boleh elak daripada salah, kita memohon supaya kita diampunkan dosa-dosa kita. Okey. Dan yang terakhir ialah kita berdoa dan juga kita sentiasa memohon ampun dan mohon keberkatan di bulan Ramadan ni. Semua orang tahu kan doa-doa yang disunatkan dibaca di bulan Ramadan, iaitu ialah Allahumma fil Allahumma, doa jenali lupa lah. Allahumma inni asyhadu Allahumma fil warham Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bukan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebab Ali baca doa banyak tu. Dia baca yang panjang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang ringkas dah cukup lah. Doa ni lah yang
kita kena banyakkan baca di fasa akhir di bulan Ramadan ni kan. Sambil-sambil nak pergi kerja, sambil-sambil bawa motor, bawa kereta sebelum sampai office ni, janganlah duk terbayang muka Datuk. Bayangkan doa yang kita baca ni kan. Kalau baca muka Datuk, hilang mood kerja. Okay, so kita tingkatkan doa ni, kita baca selalu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Okay, so kita tengok insyaAllah kita tengok, kita ambil surah Al-Qad ni, kita ambil ayat yang sentiasa kalau kita tengok dalam page-page ataupun dalam Facebook ataupun dalam page-page penulis-penulis khat terkenal, banyaknya bila akhir Ramadan ni banyak penulis ataupun khatak dia menulis ayat yang akhir di surah Al-Qad ni, iaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya kita doakan semoga amalan kita di bulan Ramadan ni, bila kita buat daripada maghrib tu, Tuhan akan sejahterakan amalan kita tu sentiasa sehingga terbit matahari, terbit fajr. Maksud dia salamun hiya hatta matla'il fajr, maknanya sesungguhnya sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Kita ambil ayat ringkas je. Okey. Boleh cuba, siapa yang ada pen, siapa yang ada pensel, boleh cuba ayat ni, kita tulis sama-sama. Hanya ada 5 perkataan saja dan kita tengok huruf-huruf dia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni huruf sin, salam. Sin ada 3 gigi. Lam. Okey, lepas tu mim. Kalau resam Osmani dia tak ada alif, digantikan dengan tanda mat. Tapi kalau biasa kita baca Quran-Quran yang tak menggunakan sistem Malik Fahad ni, dia akan letak alif. Sebab tu kita tengok banyak penulis khat bila dia tulis ayat ni, dia letak alif. Macam kita tulis Assalamualaikum tu. Yalah, memang maksud dia sama. Salam tu maksud dia sejahtera. Salamun. Okey. Hiya ni ha. Bukan hiya. Hiya dia ha tebal. Selalu orang baca salamun hiya. Tak, tu salah. Dia kena baca ha dengan bunyi dia tebal. Hiya. Hiya. Ni bentuk dia. Ha simpul. Okey. Ha ya. Lepas tu hatta. Ni baru ha nipis balik. So salamun hiya hatta. Dua sebutan yang berbeza. Satu ha nipis bunyi, satu ha tebal bunyi dia tebal, dan satu lagi ha nipis bunyi dia pun nipis dan lembut. Hiya hatta. Ha, ta, dan dipanggil, kalau orang Kedah dia panggil ya bek-bek. Dia panggil apa ni? Alif maksurah ni. Dia bentuk ya tapi dia bunyi alif. Hatta. Matla'i mim. Mim. Okey. Mim to, lam dan ain. Matla'i. Bukan ta tau. Matla'i ni to. Matla'i. Sebab tu bila kita baca perkataan matla'i ni, kita kena lantunkan sikit. Matla'i. Kalau matla'i tu, tu huruf ta. Salah. Matla'i. Okey. Tu kelebihan bila kita dapat menulis, kita kenal huruf-huruf dan juga kita baca huruf dia. Sebab sekarang ni kita tahu kalau di sekolah banyak dia tak mengajar mengeja dah, dia ajar sebut terus. Kalau kalau kita baca qiraati ataupun Quran sekolah-sekolah untuk kanak-kanak, dia dah tak mengeja dah. Dia tak baca alif di atas a, ba di atas ba. Dia tak baca macam tu. Dia baca a, i, u macam tu je. So, apa kesan dia? Jadi kita tak kenal
bentuk-bentuk huruf dia. So, tapi kalau kita sebut dan kita mengeja huruf tu, kita boleh kenal. Alif di atas mana huruf alif. Macam ni, matla'i huruf ta. So bila sebut huruf ta, bila kita sebut dulu, kita dapat sebut dengan sempurna huruf dia sebab kita kenal. Kalau yang tak kenal tu yang dia jenis matla'i. Itu huruf ta. Okey. Matla'i. Dan ni huruf ain. Terus matla'il fajri. Al-fajri. Fajri ni maksud dia fajar. Alif, lam, fa, jim, ra. Okey, so kita tengok baris dia. Sin, alif, sin baris atas, lam baris atas, ada tanda mat. Salamun. Hiya. Mun ni tanwin dia bentuk dia tak selari. Satu ke bawah, satu ke atas. Tanwin yang tak selari ni dibaca tak dengung. So kita baca salamun hiya. Dia tak boleh baca salamun hiya. Itu salah. Sebab huruf ha dia tak berdengung. Hiya. Hatta ha baris atas, ta baris atas ada syaddah dan ada tanda mat, dibaca panjang 2 harakat. Salamun hiya hatta. Baca panjang 2 harakat. Hatta matla'il fajr. Matla'i mim to. Okey, dalam Quran Mufid tanda matla'i ni to diletakkan warna biru. Warna biru dekat sini dia dibaca qadqalah. Dia dibaca qadqalah. Matla'i lah. Dia kena lantunkan sebab qadqalah. Nak tahu huruf-huruf qadqalah, dapatkan Quran Mufid. Dalam ni diceritakan detail apa huruf, apakah ia huruf qadqalah itu. Okey. Lam baris atas, ain baris bawah, al-fajri alif ada tanda wasal, lam baris mati, fa baris atas, jim baris mati dan ra baris bawah. So inilah dia huruf ataupun perkataan ayat kelima surah Al-Qad ni. Sempena kita nak mencari malam Lailatul Qadar ni, yang inilah ayat dia, iaitu salamun hiya hatta matla'il fajri, iaitu maksud dia sejahteralah malam yang berkat itu sehingga terbit fajar. Amin, insya-Allah. Amin. Okey. So bila kita dah habis Ramadan, insya-Allah kita akan menyambut Syawal. Okey. Kita akan menyambut Syawal walaupun kita PKP, tapi mudah-mudahan kita dapat juga bersilaturahim dengan keluarga kita melalui alamaya, melalui handphone ke. Cubalah, siapa tak rindu keluarga kan? Semua rindu mak ayah, semua rindu masakan-masakan raya, semua rindu. Nak macam mana kan? So kita mungkin hikmah dia, kita kat sini dapat beraya sesama staff kot. Mungkin nanti kita buat solat hari raya kat sini kan, mana tahu Ali jadi khutbah, Muhammad jadi imam kan. So Datuk bagi duit raya, mana tahu kan. Lepas raya semua kumpul, Datuk bagi duit. Mungkin tu kan hikmah dia kot kan. Boleh kan Datuk kan? Okay. Kita tengok. Okay, untuk nak menyambut raya ni, kita akan buat satu tulisan yang mana kita akan screenshot benda ni, kita akan post dan semua orang boleh ambil untuk buatkan ucapan untuk dihantar kepada rakan ataupun keluarga masing-masing. Dalam ucapan kita buat ni, salam Aidilfitri, boleh ambil, kita hadiahkan, dan supaya mana tahu kita dapat menggembirakan, menubat hati kita yang sedih yang tak dapat pulang ke kampung ni kan. Okay. So macam mana saya tulis nanti ni. Scan. Okay. Okay. Siapa yang nak cuba pun boleh. Kita akan buat gaya bebas bentuk khat Diwani Jali, iaitu salam Aidilfitri. Okey, boleh tengok
Ni huruf sin Kalau Kak Dewani Jali dia ada huruf sin yang tak ada gigi macam ni, ditarik panjang. Dia kena panjang. Kalau sin dia tak ada gigi, dia kena panjang. Kalau pendek, dia akan jadi huruf ra. Sebab bentuk sin dengan ra ni sama je. Tu nanti kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah masuk ke kita punya kelas online ni. Kita akan ajar macam mana nak buat bentuk ataupun buat bentuk Kak Dewani Jali ni dengan cantik. Okay, sin, ni lam alif, salam. So, untungnya bila kita belajar menyalin Quran tadi, kita dah baca terjemahan. So, kita dah tahu, salam ni maksud dia sejahtera. Sebab kita dah buat tadi ayat 5 surah Aqad ni yang bermaksud salam tu maksud dia sejahtera. Maksud dia salam Aidilfitri ni sejahteralah kepada orang yang menyambut Aidilfitri. So, kita ucap sejahtera dekat orang. Dekat lebih-lebih lagi kita hantarlah dekat kawan-kawan kita yang tak PKP tu kan. Yang boleh pergi beraya tu, kita hantar dekat orang. Salam. Ni mim. Okay. Mim kita boleh ditarik panjang. Kenapa saya pilih Kak Dewani Jali ni? Sebab Kak Dewani Jali ni sifat huruf dia menjala dan dia boleh dibentuk-bentukkan. Dia unik. Dia tak macam kalau kita buat Kak Nasah ni, dia agak formal. So kita tak boleh nak ubah dia punya ni. Kak Dewani Jali ni lebih fleksibel. Okay. Aidil ain. Okay. Ain dia dal, aidil. Ain. Okay. Ni dal. Dal dia pun saya tarik panjang. Dia beza, dia sikit-sikit je. Dal ni kalau dia tarik panjang, kalau kita naik sikit, dia jadi huruf ba. So huruf dal ni dia tak naik. Aidil. Okay. Fitri, al-fitri. Alif. Lam. Fa. To. Fitri bukan ta. To. Fitri. Bila sebut to ni dia kena nantunkan sikit. Fitri. Ro. Dan ya. Kalau tulisan Arab dia tak ada ya lah. Dia ada, kita letakkan baris kasrah saja. Fitri. Tapi orang Melayu dia tulis, dia letak ya. Okey, tu dia. Okey. So nanti siapa nak boleh ambil dekat page kita ni. Nanti admin kita akan scan tulisan ni, akan letak kat mana? Link dekat YouTube. Boleh tengok link dekat YouTube. Dekat Facebook pun ada kot. Kan? Facebook ASS tu boleh tengok, boleh dapatkan. Kita bagi percuma tulisan ni. Okey, untuk kita buat ucapan dekat kawan-kawan kita, dekat siapa-siapa yang kita nak buat ucapan salam Aidilfitri ni boleh ambil. Okey. Kak Dewani Jali ni bezanya dengan Kak Dewani Jali ni dia ada baris lengkap. So kita letakkan dia baris lengkap. Okey, dia ada baris. Lepas tu kita penuhkan dia dengan hiasan. Yalah nak raya kan, hiasan. Hias rumah cantik-cantik. Okey. Dan dia ada titik. Ni titik kecil ni pun termasuk hiasan dia. Okey. Okey, itu saja. Salam Aidilfitri. Boleh ambil siapa nak. Kalau kata selain salam Aidilfitri ni macam-macam lah ucapan yang kita boleh buat kan. So kita nanti nak tambah maaf zahir dan batin ke apa kan, semua boleh. Okay. So insyaAllah kelas kita nanti kita akan sebab raya jatuh hari Khamis, so kelas kita akan bersambung semula. Lepas raya kita akan sambung baliklah surah Yasin ni. So insyaAllah mudah-mudahan
bermanfaat, dan insya-Allah kami tim ataupun daripada mewakili kru ataupun saya sendiri mohon maaf salah dan silap, dengan ucap selamat hari raya siap-siap lah, maaf zahir dan batin, dan semoga kita mendapat rahmat Al-Quran, barakah Ramadan dan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Dan kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.